dari aspek kadar pembahagian harta yang berbeza di dalam hibah, maka faraid telah diketepikan. Yang kedua, dari asas kelebihan hibah yang menyebabkan masyarakat memilih hibah dan mengenepikan faraid. Yang ketiga, asas aspek kebajikan penerima yang berbeza di dalam hibah, maka faraid telah diketepikan. Tuan Yang di-Pertua, selaku Perdana Menteri di pihak kerajaan, saya bertanggungjawab untuk meyakinkan Dewan dengan membawakan hujah yang pertama dan membuat penggulungan. Berdirinya Yang Berhormat Menteri kedua pula akan membidas Menteri Pertama Pembangkang dan membincangkan dua hujah yang berikutnya. Manakala Yang Berhormat Menteri kedua pula akan membidas semua hujah rapuh pihak pembangkang agar kesangsian dan kekeliruan yang timbulkan itu akan terungkai. Barisan pembangkang dan perwakilan sekalian, seterusnya kita meniti pula hujah kami yang pertama, iaitu dari aspek kadar pembahagian harta yang berbeza di dalam hibah, maka faraid telah diketepikan. Jika dibandingkan, hibah memperlihatkan kelainan kerana tiada had jumlah yang perlu dipatuhi seseorang dalam pemberian hibah, manakala tidak seperti faraid yang mengikut kadar tertentu seperti yang diturunkan di dalam Al-Quran. Contohnya, di dalam hukum faraid telah menetapkan kadar pembahagian harta kepada seorang anak lelaki itu menyamai bahagian dua orang anak perempuan berdasarkan surah An-Nisa ayat 11. Ketika Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi menafsirkan ayat ini, beliau menerangkan bahawa para lelaki memiliki kewajipan memberi nafkah, mereka menanggung berbagai tanggungan yang berat dan membayar mahar, sedangkan perempuan hanya menafkahi diri mereka sendiri sehingga mereka akhir balik dan jika mereka belum mempunyai suami. Oleh itu, pensyariatan faraid mempunyai hikmah dan falsafahnya tersendiri. Namun apabila seseorang itu memilih untuk menggunakan konsep hibah, maka penetapan kadar pembahagian harta di dalam faraid itu tidak terpakai. Tuan Yang di-Pertua, izinkan saya mencuri perhatian Tuan Yang di-Pertua dan hadirin sekalian untuk mendengar dua buah kes ini sebagai contoh. Di dalam kes Jumaatun dan Raja Dilila melawan Raja Hizaruddin, pemberian saham oleh seorang bapa kepada salah seorang anaknya sebanyak 11,95,666 saham daripada jumlah 12,560,313 unit saham dikira sebagai satu hibah yang sah, walaupun jika diikutkan pembahagian secara faraid, anaknya tidak layak mendapat bahagian sejumlah itu. Maka secara amnya, hibah ini tidak menetapkan jumlah berapakah kadar untuk si anak memperoleh harta daripada si bapa. Maka dapat kita lihat penggunaan konsep faraid yang menetapkan kadar harta bagi anaknya itu tidak diguna pakai. Maka secara automatik hukum faraid yang menetapkan batasan kadar harta tersebut tidak diguna pakai kerana telah menggunakan konsep hibah pada awalnya. Sama juga di dalam kes Wan Mahmud bin Wan Abdul Rahman dan tiga yang lain melawan Aminah binti Haji Taib dan dua yang lain. Di dalam kes ini jelas menunjukkan bahawa pemberian hibah tidak mempunyai had tertentu kerana suami di dalam kes ini menghibahkan 1/2 bahagian daripada harta kepada isteri. Sama juga di dalam kes ini sesuami telah menggunakan konsep hibah yang menetapkan sesuami itu boleh memberi seberapa jumlah dia mahu kepada isteri dan hukumnya tetap sah. Maka saya tegakkan kembali kes dan pendirian kami di barisan kerajaan, pertama kami percaya dan yakin dari aspek kadar pembahagian harta yang berbeza di dalam hibah, maka faraid telah diketepikan. Saya mohon agar usul diperdebatkan pada hari ini diterima, mohon untuk terus mencarang. Baik, terima kasih kepada barisan pihak kerajaan dan terima kasih kepada Cik Ain sebagai Perdana Menteri. Alright, seterusnya kita ingin menjemput Ketua Pembangkang untuk membuka kes bagi barisan pembangkang. Baiklah, terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan yang berkarisma di delegasi kerajaan, rakan-rakan seperjuangan perwakilan pembangkang yang dimuliakan dan ahli-ahli Dewan yang saya hormati sekalian. Salam perpaduan, salam perdebatan dan salam kelestarian bumi Tuhan. Tuan Yang di-Pertua Dewan, sebentar tadi telah bangkit Yang Berhormat Perdana Menteri membentangkan satu usul iaitu pengimplementasian konsep hibah mengenepikan hukum faraid.
Dan Yang Berhormat Perdana Menteri juga telah memberikan definisi dan takrifan usul yang saya kira sangat menarik sebentar tadi. Namun demikian, setelah kami kaji dan teliti, terdapat sedikit kelemahan terhadap usul yang dibentangkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Justru itu, kami di Perwakilan Pembangkang mencadangkan suatu usul dengan pindaan iaitu pengimplementasian konsep hibah mengenepikan hukum faraid. Tetapi tidak kesemua jenis hibah akan mengenepikan hukum faraid. Tambahan pula, hujah yang dibentangkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi terdapat juga amat rapuh dan terdapat beberapa kelemahan. Jadi izinkan saya membidas hujah yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Bidasan saya amat mudah, Yang di-Pertua. Adalah tidak benar apa yang dihujahkan oleh Yang Berhormat tadi, iaitu kadar hibah yang berbeza akan menyebabkan faraid diketepikan. Hal ini adalah tidak benar yang di-Pertua, kerana sekiranya seorang pemberi menghibahkan keseluruhan harta mereka, tidak bermaksud sesuatu hibah tu akan menjadi sahih. Pengesahan ini tertakluk kepada mahkamah yang di-Pertua. Dan selain itu, sekiranya pemberi menghibahkan hanya separuh daripada harta pemberi, selebih harta pemberi akan dibahagikan mengikut hukum faraid. Jadi saya tidak nampak di mana hukum faraid ini akan ditepikan sekiranya hibah diberikan oleh pemberi mengikut kadar yang berbeza-beza. Tambahan pula yang di-Pertua, jika ada niat tersembunyi atau helah oleh seseorang pemberi, iaitu niat mereka ingin mengenepikan hukum faraid, mahkamah tidak akan sewenang-wenangnya yang di-Pertua untuk meluluskan permohonan hibah tersebut. Jadi untuk mengukuhkan premis pihak pembangkang, iaitu pengimplementasian konsep hibah tidak mengenepikan hukum faraid, kami di Perwakilan Pembangkang meletakkan 3 strategi utama, iaitu saya selaku Ketua Pembangkang akan membentangkan hujah kami yang pertama, iaitu hibah hanyalah sebagai alternatif penyelesaian masalah pengagihan secara faraid. Yang kedua, pembangkang kedua pula Yang Berhormat Faziatul Madsan akan membentangkan hujah iaitu hibah sebagai pelengkap kepada sistem faraid. Dan hujah yang ketiga adalah kaedah kawaid fiqhiyah khususnya dalam pengimplementasi hibah akan menyelesaikan permasalahan dalam faraid. Manakala pembangkang ketiga pula Yang Berhormat Asni Mansur saya telah amanahkan untuk membidas dan membetulkan kepincangan hujah kerajaan dan yang cuba meraih simpati ahli-ahli dewan untuk menerima usul yang mereka bentangkan. Pembangkang ketiga juga akan mengukuhkan lagi hujah-hujah pihak pembangkang untuk menolak usul pada hari ini. Jadi dengan izin yang di-Pertua dan ahli-ahli dewan sekalian, saya akan membentangkan hujah yang pertama, iaitu hibah hanyalah sebagai alternatif penyelesaian masalah pengagihan secara faraid. Buat pengetahuan yang di-Pertua dan juga seluruh ahli dewan, menurut statistik pada tahun 2010, dianggarkan kes tuntutan harta pusaka di Malaysia yang nilainya melebihi 40 bilion ringgit Malaysia masih lagi tertunggak kerana tidak diteruskan oleh pihak pewaris. Dan terbaru, statistik pada tahun 2016, jumlah ini kian meningkat kepada 60 bilion ringgit Malaysia. Dan jumlah ini makin meningkat saban tahun. Fenomena kegagalan ini sebenarnya berpunca daripada sikap masyarakat sendiri yang beranggapan bahawa perancangan awal pengagihan harta ini tidak diperlukan. Mengapa? Kerana mereka beranggapan bahawa harta tersebut akan diagihkan mengikut hukum faraid selepas kematian seseorang. Jadi hal ini secara tidak langsung telah menjadi punca utama berlakunya kelewatan pembagian harta pusaka. Tuan Yang di-Pertua dan ahli dewan sekalian, saya tak nafikan yang hukum faraid ini sememangnya sudah digariskan dalam Islam sebagai satu cara pembagian harta pusaka si mati yang berasaskan keadilan. Fakta ni memang tidak dapat disangkal lagi yang di-Pertua. Namun sebenarnya secara praktikalnya pelaksanaan hukum ini tidaklah semudah yang disangkakan. Ini adalah kerana proses penyelesaian ini yang di-Pertua
akan memakan masa kerana ia melibatkan proses di beberapa badan tertentu dan juga memerlukan komitmen yang tinggi daripada ahli-ahli waris untuk menguruskannya. Setakat tahun ini sahaja yang dipertua, terdapat berpuluh ribu kes tuntutan harta pusaka yang berusia lebih daripada 10 tahun masih lagi gagal diselesaikan. Bahkan yang dipertua amat mengejutkannya apabila ada kes yang telah direkodkan di Mahkamah Tinggi Pahang berkaitan harta pusaka yang mengambil masa selama 50 tahun yang dipertua untuk diselesaikan. Bayangkan yang dipertua, waris yang baru lahir nak pencen pun masih belum selesai lagi kes tuntutan ini yang dipertua. Saya pun baru jadi dipertua. Seterusnya, hal ini menjelaskanlah bahawa penangguhan penyelesaian kes pewarisan harta secara faraid ini akan merugikan dan mendatangkan ketidakadilan kepada masyarakat sendiri, sedangkan asas faraid itu adalah berasaskan keadilan. Dan pendapat ini sejajar dengan pandangan yang amat arif Hakim Abdul Hamid dalam tulisannya yang menyatakan even God's law if not properly administered will lead to injustice. Justru itu yang dipertua, pengimplementasian konsep hibah ni hanyalah satu alternatif pengurusan harta yang membawa tujuan dan maksud yang sama dengan sistem faraid, iaitu pengagihan harta secara adil. Tuan Yang Dipertua dan ahli dewan yang saya muliakan sekalian, pelaksanaan hibah ini dilihat amat sesuai untuk diamalkan seiring dengan peredaran masa serta perubahan corak hidup dan tabiat masyarakat. Ini adalah kerana pengagihan harta secara hibah tidak perlu melalui proses pentadbiran seperti penyelesaian harta pusaka secara faraid. Justru itu tidak akan timbul masalah dari segi kelewatan ataupun tunggakan kes pengagihan faraid. Maka yang dipertua, hibah ini hanyalah maka yang dipertua berdasarkan hujah yang telah saya kemukakan ini yang dipertua, hibah ini hanyalah bertindak sebagai suatu alternatif sahaja sekiranya faraid gagal berfungsi. Dan tujuan pelaksanaan hibah bukanlah untuk membelakangi sistem faraid mahupun mengenepikan faraid, tetapi hanya sebagai alternatif. Hujah saya akan diteruskan oleh rakan pembangkang yang berhormat Faziatul, dan dengan ini saya mengundur diri yang dipertua. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas sujahan yang sangat tip-top yang kita dengar sebentar tadi. Baik, tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput Timbalan Perdana Menteri untuk membidas dan meneruskan dengan menguatkan usul yang dibawa oleh pihak kerajaan pada hari ini. Dengan segala hormatnya menjemput Timbalan Perdana Menteri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, rakan seperjuangan delegasi kerajaan yang berwawasan, barisan pembangkang yang berdedikasi dan seterusnya, ahli-ahli dewan yang saya hormati sekalian. Tuan Yang Dipertua, Dewan bersidang pada hari ini akan membahaskan satu usul yang begitu bernas, yang begitu menarik untuk kita bincangkan pada hari ini, iaitu yang berbunyi pengimplementasian konsep hibah itu mengetepikan hukum faraid. Tuan Yang Dipertua, bangkit pembangkang pertama sebentar tadi telah mengtakrifkan usul. Namun jelas sekali Tuan Yang Dipertua, kesalahan utama pihak pembangkang ialah mereka tidak menunjukkan bahawa pendirian yang jelas untuk menunjukkan bahawa usul pada hari ini wajar ditolak. Pihak pembangkang mengatakan, daripada awal lagi, kita boleh lihat pihak pembangkang mengatakan mereka bersetuju bahawa hibah itu mengetepikan faraid. Jadi sedangkan apa yang kita katakan pada hari ini, kita nak kata bukan keseluruhan harta itu yang kita nak, yang kita bukan keseluruhan harta, kita mengatakan bahawa bukan keseluruhan harta tapi hanyalah harta yang spesifik yang dihibahkan. Jadi kita nak katakan pada hari ini Yang Dipertua, saya mohon Yang berhormat, mohon mencela yang berhormat. Sila duduk. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi pada hari ini saya ingin tegaskan, apabila harta itu dihibahkan, maka harta tersebut itu akan terkeluar daripada bahagian faraid, maka ia sekaligus akan terkeluar daripada hukum faraid itu sendiri. Jadi yang Tuan Yang Dipertua, saya memohon agar definisi usul pada hari ini dipindah semula seperti definisi yang telah diberikan oleh pihak Perdana Menteri, iaitu pengimplementasian konsep hibah itu mengetepikan hukum faraid. Tuan Yang Dipertua,
pembangkang pertama sebentar tadi telah membawa sebuah hujah di mana beliau mengatakan bahawa hibah hanyalah sebagai alternatif faraid. Tuan Yang di-Pertua, kami tidak setuju di mana di dalam konsep pengurusan harta itu sendiri, hibah yang datang dahulu, baru konsep faraid. Dan kemudiannya kita pihak pembangkang juga mengatakan bahawa tidak disebabkan hibah ini adalah alternatif faraid, maka ia tidak timbul penunggakan kes faraid. Ini tidak benar. Saya akan membuktikan pada poin-poin saya yang seterusnya. Maka dengan itu selesai bidasan pembangkang pertama. Tuan Yang di-Pertua, pada hari ini saya menegaskan bahawa pengimplementasian hibah itu mengetepikan hukum faraid. Jadi saya akan memperjelaskan kepada sidang hadirin sekalian bagaimanakah hibah itu mengetepikan faraid. Maka hujah kami yang kedua adalah berpaksikan atas kelebihan yang terdapat di dalam pengurusan faraid itu sendiri. Tuan Yang di-Pertua, kita dapat lihat sekarang ini jika berlaku sesuatu kematian, prinsip Islam itu sendiri menghendaki agar urusan harta si mati itu diselesaikan dengan begitu segera. Namun apa yang kita lihat pada masa kini adalah kita nampak dalam faraid, proses untuk nak menuntut harta faraid ini sangat lambat. Waris perlu menjalani proses perolehan kuasa seperti apa yang pembangkang cakap tadi. Perolehan kuasa perlu melalui proses pentadbiran, perlu melalui proses pembahagian hak-hak pusaka, dan bukan itu sahaja. Waris juga perlu pergi ke institusi yang berbeza dan mereka juga bahkan harus menjalani prosiding mahkamah untuk menentukan bahagian hak pusaka tersebut. Jadi jelas yang di-Pertua bahawa kedudukan yang berbeza ini sedikit sebanyak mengelirukan waris dan secara konklusinya apa? Ia akan menyebabkan harta pusaka menjadi tidak terurus. Seperti yang pihak pembangkang mengatakan tadi mengenai statistik dan sebagainya. Namun pihak pembangkang tidak menjelaskan atau tidak memberikan statistik yang terbaru iaitu pada tahun 2020. Pada tahun 2020, laporan yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Tanah dan Galian Negara telah menunjukkan terdapat 80 bilion kes harta pusaka yang tertunggak yang masih tidak dicairkan. Jadi jelas daripada fakta ini kita dapat lihat bahawa sekarang ini terlalu banyak harta yang terbiar dan tidak terurus, dan terutamanya apabila si mati itu meninggal dan tidak menurunkan hak-hak itu terhadap waris, maka kita boleh lihat masalah itu adalah masalah yang telah berlaku lama dah. Jadi bila kita lihat hibah ini menjadi satu mekanisme pengurusan harta yang lebih mudah yang boleh laluan. Jadi secara ringkasnya apabila rukun hibah itu dipatuhi, bagi laluan kepada pembangkang ketiga. Bagi laluan ke tak kepada pembangkang ketiga? Timbalan Perdana Menteri. Sebentar dahulu, Yang Berhormat. Terima kasih. Jadi saya teruskan. Secara ringkasnya, hibah itu apabila rukun hibah itu dipatuhi, dokumen hibah mendapat pengedosan daripada Mahkamah Tinggi Syariah, satu perintah telah dikeluarkan, maka secara automatiknya harta hibah tersebut yang di-Pertua, harta hibah tersebut akan terkeluar daripada bahagian faraid dan seterusnya bahagian hukum faraid itu tidak terpakai. Jadi Tuan Yang di-Pertua, usul pada hari ini kami tegaskan bahawa kami bukan nak mengatakan bahawa proses faraid itu menyusahkan atau proses hibah itu tidak menyusahkan. Tidak. Kita mengatakan bahawa walaupun faraid itu berperanan dalam urusan pembahagian harta pusaka, namun sekiranya pengagihan harta tersebut tidak diurus tadbir dengan sempurna, maka ia akan menjurus kepada masalah-masalah yang saya sebut tadi. Justru melihat kepada masalah yang wujud ini, masyarakat ini kini telah lebih memilih pengurusan hibah sebagai cara pengagihan harta sebagai semasa hidup. Dan buktinya sekarang ini kita boleh lihat berapa banyak agensi kerajaan, agensi swasta, institusi kewangan yang menjadikan hibah itu sebagai satu mekanisme untuk menguruskan harta pusaka di Malaysia. Saya bagi contoh, Amanah Raya, Bank Islam, Bank Rakyat, Bank Muamalat, Maybank, bahkan tabung haji juga menyediakan perkhidmatan hibah. Ini sekaligus membuktikan bahawa kini rakyat Malaysia lebih cenderung untuk memilih pengurusan harta melalui hibah itu sendiri. Dan apabila ramai yang memilih hibah, maka harta tersebut akan terkeluar daripada pembahagian faraid dan hukum faraid itu akan diketepikan. Maka dengan itu selesai hujah kami yang kedua di pihak kerajaan. Tuan Yang di-Pertua,
Kini kami menyusul kepada hujah kami yang ketiga mengenai bagaimanakah pengimplementasian hibah itu mengetepikan faraid. Jadi kami di pihak kerajaan menegaskan bahawa hibah mengetepikan faraid atas dasar kebajikan penerima. Tuan Yang di-Pertua, pertamanya apabila berkata mengenai kebajikan penerima, ia berkait rapat dengan isu tanggungjawab. Hukum faraid ini dia sangat menekankan struktur keluarga dan juga tanggungjawab di mana kaum lelaki berperanan besar untuk bertindak sebagai pelindung dan ketua keluarga. Walau bagaimanapun, Tuan Yang di-Pertua, kita lihat pada masa kini terdapat segelintir waris yang gagal melaksanakan tanggungjawab tersebut hingga mereka menggunakan pelaksanaan harta tersebut dan untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi hibah ini menjadi pilihan kerana ia merupakan pemberian harta tanpa sebarang balasan kepada individu tersebut, dan berkenaan dengan tanggungjawab itu sendiri, faraid dia telah menggariskan apabila ia diberikan sebahagian harta itu sebagai faraid, maka waris-waris ini mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kebajikan, khususnya waris yang perempuan. Namun sebaliknya, hibah adalah satu pemberian yang bebas di mana penggunaannya itu mutlak. Dan sekaligus melalui dasar tanggungjawab ini membuktikan bahawa pengimplementasian hibah itu sendiri sebenarnya mengetepikan faraid. Dan selain itu, Tuan Yang di-Pertua, hibah itu mengetepikan faraid atas dasar menjaga kebajikan penerima selain ahli waris. Kita lihat jika hendak mengikut pembahagian harta faraid, waris hanya waris-waris mati yang beragama Islam sahaja yang layak mendapat harta pusaka. Namun hibah boleh diberikan kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki, sama ada ia merupakan waris atau bukan, sama ada ia Islam maupun bukan, sama ada dia anak angkat ataupun anak kandung. Apabila dikatakan bahawa ia boleh diberi kepada sesiapa yang dikehendakinya, maka secara tidak langsung kelangsungan hidup selepas mati pemberi akan lebih terjamin. Maka dengan ini saya mengatakan bahawa hibah itu mengetepikan konsep faraid atas dasar yang pertama, kelebihan hibah itu sendiri, yang kedua atas dasar kebajikan penerima. Maka dengan itu, Tuan Yang di-Pertua, saya mohon mencadang. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Timbalan Perdana Menteri di atas hujahan beliau yang sangat padat dan hebat sebentar tadi. Baik, sebelum itu kami ingin memberi laluan kepada peserta-peserta kepada Dewan kita pada hari ini. Ya, seperti biasa kita tahu yang ahli Dewan yang akan bercakap seperti yang berhormat yang berada di depan kita sekarang ini. Dan juga kita ada juga ahli-ahli yang duduk di galeri. Dalam senarai saya ni ada lebih kurang dalam 28 ahli-ahli yang duduk di dalam galeri. Jadi bagi membuatkan sesi debat ala parlimen ini nampak lebih menarik, saya ingin menjemput dengan segala hormatnya, saya ingin menjemput ahli-ahli galeri dalam 28 orang ini untuk menentukan siapakah pemenang dan siapakah pendebat yang terbaik bagi setiap sesi, bagi keenam-enam ahli-ahli Dewan kita pada hari ini. Alright, jadi jangan lupa ya, untuk AF undikan ahli Dewan kita yang mana yang akan jadi pemenang, dan AF undi untuk siapa yang akan jadi pendebat terbaik. Boleh gunakan function chat yang berada di Zoom ini, di aplikasi Zoom ini, dan PM tepi YDP. And kita tulis situ hashtag PM tepi YDP. Baik, seterusnya kita ingin meneruskan dengan Timbalan Ketua Pembangkang. Timbalan Ketua Pembangkang bersiap sedia. Sebentar lagi akan memulakan dengan hujahan beliau. Dengan segala hormatnya saya ingin menjemput Timbalan Ketua Pembangkang. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, para menteri, para barisan menteri dan rakan-rakan seperjuangan saya. Okey, pada hari ini saya nak membidas berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh menteri kedua sebentar tadi berkenaan bahawa pihak pembangkang menolak usul yang diperkatakan tadi. Kami tidak menolak, tapi kami menerima dengan pindaan, iaitu pengimplementasian konsep hibah mengetepikan hukum faraid, tetapi bukan dengan kesemua hibah akan mengetepikan hukum faraid. Di mana saya nak katakan dekat sini bahawa harta yang dihibahkan adalah bukan kesemua harta itu dihibahkan, tapi semua harta kalau pada pengesahan mahkamah
sekiranya kesemua harta dihibahkan, ia adalah tetap kepada pengesahan mahkamah. Jadi bukanlah bermaksud hibah ini mengetepikan hukum faraid. Sekiranya separuh harta yang dihibahkan, maka hukum faraid masih digunakan melalui baki-baki sisa harta yang dihibahkan tadi. Okey, di sini juga saya ingin mengatakan bahawa menteri kedua juga pening dengan hujahan tadi, di mana menteri kedua berkata terdapat 80 bilion harta yang belum diuruskan pada mengikut statistik tahun 2020. Di sini saya nak memberi hujahan bahawa membuktikan bahawa hibah merupakan salah satu alternatif yang diguna pakai untuk menguruskan harta-harta tersebut. Jadi di sini saya juga ingin mengusulkan saya punya konsep bahawa hibah pelengkap kepada sistem faraid. Seperti yang kita tahu bahawa hibah boleh ditujukan kepada sesiapa-siapa saja, iaitu waris, bukan waris ataupun waris yang bukan beragama Islam. Di sini saya nak katakan bahawa seperti yang kita tahu hibah ni bukanlah seperti wasiat ataupun faraid. Di mana kalau ikut faraid dia ada waris-waris berhak, iaitu waris fardu. Kalau wasiat pula dia punya ada fardu dia, iaitu 1/3. Tapi kalau hibah ni dia tak ada had limit dia. So di sini saya nak katakan bahawa hibah bukanlah bermakna untuk ketepikan hukum faraid, sebab waris-waris pun dapat juga. So di sini saya nak sertakan sekali riwayat hadis daripada Rasulullah SAW dengan jelas mengetengahkan bahawa bertukar-tukarlah hadiah, nescaya kamu akan saling berkasih sayang. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahawa sekiranya menteri mengatakan bahawa hibah mengetepikan faraid, akan tetapi waris-waris faraid juga boleh mendapat harta tersebut. Jadi saya mengatakan bahawa hibah ini merupakan salah satu cara yang berkesan untuk mewujudkan suasana kerana amalan ini menyemai budaya saling hormat menghormati dan berkasih sayang. Okey, saya bagi satu contoh berkenaan dengan bukan waris. Seperti yang kita tahu, bukan waris ni anak angkat. Jadi anak angkat ni kalau kita tahu bukan waris yang berhak untuk menerima faraid. Jadi mereka tidak berhak menerima harta pusaka atau faraid. Waris hanyalah melalui perkahwinan dan pertalian darah. Jadi hibah adalah lebih fleksibel untuk pemberian kepada anak angkat kerana perancangan boleh dilakukan mengikut keperluan. Jadi di sini tak ada usul pun yang kata hibah mengetepikan hukum faraid. Di mana hibah ni juga boleh diberi kepada waris, bukan waris ataupun ahli keluarga yang bukan Islam. Okey. Kalau nak masuk ke situ, saya akan tulis. Saya akan balik pada hujah ketiga saya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan hujah ketiga saya, iaitu kaedah kawaid fikih khususnya dalam pelaksanaan hibah menyelesaikan masalah dalam sistem faraid. Jadi dalam kawaid fikih ini terdapat 5 kaedah, iaitu saya menggunakan kaedah tiap-tiap perkara mengikut tujuannya. Okey, hibah seperti yang kita tahu ia adalah diberikan mengikut tujuan, iaitu sebab kasih sayang, adalah sebab tanggungjawab, adalah disebabkan untuk menjamin masa hadapan. Jadi tak relevan kalau nak kata hibah tu mengetepikan hukum faraid, di mana tujuan utama hibah dilakukan adalah disebabkan, seperti yang saya kata tadi, adalah disebabkan tanggungjawab dan untuk menjamin masa hadapan. Jadi di sini poin kedua saya adalah tiap-tiap adalah kesukaran. Duduk. Okey, poin kedua dari saya adalah kesukaran mendatangkan kesenangan. Seperti yang kita tahu bahawa sekiranya timbul isu dalam konsep faraid, yang kita tahu adalah
isu di mana berlaku ketidakadilan. Mungkin ada setengah orang berfikir macam tu. So, hibah diguna pakai untuk mengagihkan harta tersebut mengikut kesesuaian dan keperluan waris ataupun bukan waris. Jadi di sini saya nak katakan bahawa tidak relevan kerajaan mengatakan bahawa hibah mengetepikan hukum faraid. Okay, itu saja hujah saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Timbalan Ketua Pembangkang. Biasalah di dalam keadaan kita bersiaran secara langsung ni macam-macam lah. Macam-macam halangan dan seperti biasa Timbalan Ketua Pembangkang kita boleh berhujah dengan baik sebentar tadi. Baik, seterusnya saya ingin ulang kembali kepada semua ahli-ahli galeri kita, kepada Dewan hari ini. Jangan lupa untuk AH Undi, pemenang kepada debat ala parlimen hari ini, dan juga AH Undi untuk pendebat terbaik. Kan? Ada baby pula. Okey. Baik, seterusnya tanpa membuang masa kita ingin menjemput barisan kerajaan yang terakhir. Biasanya kita panggil Menteri Kanan ke Menteri Pertahanan kali ini. Baik. Tanpa melengahkan masa, saya ingin menjemput barisan kerajaan yang terakhir. Terima kasih Yang Berhormat. Yang dihormati barisan kerajaan, barisan pembangkang dan warga dewan sekalian. Baiklah, usul perdebatan pada petang yang mulia ini ialah pengimplementasi konsep hibah mengenepikan hukum faraid. Dengan kata mudah, saya kira usul pada hari ini ialah untuk bincang berkenaan bagaimana jika kita aplikasikan hibah secara tidak langsung kita telah ketepikan hukum faraid itu sendiri. Perdana Menteri dan Menteri Satu saya telah berhujah panjang lebar. Kenapa pihak kerajaan menghujahkan bahawa konsep faraid itu sendiri apabila diimplementasi dan mengetepikan hukum faraid dan faraid sendiri tidak terpakai. Wahai pihak pembangkang, ketepikan atau tidak, kerana tadi saya mendengar mereka menghujahkan bahawa memang apabila terdapat hibah yang sah di sisi undang-undang dan syarak, maka faraid tidak diguna pakai, bukan? Oleh yang demikian, warga dewan sekalian, mari kita kupas semula kerangka hujah perwakilan kerajaan yang mana implementasi konsep hibah mengenepikan hukum faraid dengan dua kata kunci. Pertama iaitu dari segi aplikasi hibah itu sendiri, dan yang kedua mengapa hibah dikatakan mengenepikan faraid dan kelebihan hibah itu sendiri. Okey, saya kupas poin yang pertama, kadar pembahagian harta. Okey, saya bagi contoh mudah. Apabila sesuatu harta kita telah hibahkan, maka faraid telah tidak terpakai. Sebagai contoh, apabila lelaki ini telah berkahwin dan dia membeli rumah dan dia hibahkan rumah tersebut kepada anak dia. Adakah apabila dan hibah itu telah dikuatkuasakan dan sah di sisi undang-undang. Okey. Adakah apabila berlakunya kematian, isteri dan anak-anak akan mewarisi rumah tersebut? Tidak, bukan. So jadi di sini saya ingin tekankan bahawa hibah secara tidak langsung telah mengenepikan faraid, yang mana kalau adanya kematian, isteri dan anak itu akan mewarisi. Tetapi apabila seorang ayah ini telah menghibahkan kepada anak, maka bahagian isteri telah tiada di situ. Okay. Jadi ia jelas menunjukkan bahawa konsep hibah itu sendiri mengenepikan hukum faraid. Okey, yang kedua ialah kesan hibah itu sendiri menjadikan pengurusan harta si mati lebih cepat dan menjaga kebajikan penerima. Okey, bagaimana saya cakap hibah itu dapat mempercepatkan urusan pusaka warga dewan sekalian? Okey, macam tadi Menteri saya ada cakap sebanyak 80 bilion harta pada tahun 2020 yang tidak terurus. Kesannya ini tentulah penerima yang sepatutnya menerima harta tersebut masih lagi tergantung dan tidak dapat menerima harta itu. Kadang-kadang mungkin harta tu tak sempat urus pun, kubur dah panggil dia datang dah. Okey. Salah satu sebab lain ialah kerana dalam hibah itu sendiri kita telah senaraikan harta yang dihibahkan dan kemudian kita telah spesifikkan siapa penerima hibah. Okay, kalau kita ikut hukum faraid, kita perlu dapatkan dokumen, kita perlu ada dokumen untuk harta-harta yang akan difaraidkan, kemudian waris-waris. Proses-proses ini mengambil masa yang sangat panjang.
Okey, saya ambil satu contoh yang sekarang berlaku yang mana tanah di Kampung Baru yang berkeluasan 809.345 meter persegi yang mana ia melibatkan 141 waris yang tidak terurus lagi. Kenapa dia tak terurus? Sebab dulu waris-waris si mati ni tidak membuat hibah. Jikalau si mati ni dulu membuat hibah sebelum berlaku kematian, maka harta ini tentulah dapat diuruskan dengan baik. Betul? Okey. Izin laluan Yang Berhormat. Silakan. Dengan izin Yang Berhormat, terima kasih saya ucapkan kepada barisan kerajaan dan juga Yang di-Pertua dan segala hadirin yang dihormati. Sikit saya ingin kupas apa yang saya ingin bidas lah apa yang dikatakan oleh pihak Menteri tadi. Ada yang mengatakan mengaitkan pula harta Kampung Baru tadi. Seperti mana yang kita tahu bahawa apa yang berlaku di sana tu mungkin di luar kawalan. Di mana adakah pihak kerajaan mengatakan bahawa hibah adalah satu-satunya cara terbaik untuk solusi seperti keadaan tersebut. Di mana jika kita lihat juga selain daripada hibah, kita juga mempunyai salah satu lagi alternatif yang kita ada adalah wasiat selain daripada hibah. Dan sekiranya kita ingin mengatakan bahawa hibah adalah lebih baik berbanding daripada hukum faraid, dan hukum faraid itu ataupun proses untuk hukum faraid itu sendiri yang mengakibatkan kelewatan sehingga 80 bilion harta yang masih lagi belum dituntut. Dan saya percaya juga ini adalah pihak kerajaan yang perlu memikirkan bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah 80 bilion harta yang tidak dituntut ini. Dan saya percaya, saya juga percaya bahawa apa yang dikatakan oleh pihak Menteri tadi adalah sikit tidak tepat jika saya katakan bahawa hibah adalah salah satunya cara yang lebih baik daripada hukum faraid. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Menteri. Okay. Dekat sini Yang Berhormat sana mengatakan adakah hibah adalah salah satu alternatif selain daripada faraid? Benar? Di sini kami ingin tekankan bahawa kami tidak bersetuju bahawa hibah ini merupakan satu alternatif. Hibah ini ialah datang dahulu kemudian baru hukum faraid akan digunakan. Jelas? Kenapa kami kata hibah ni bukan salah satu alternatif kepada faraid? Kerana macam tadi pihak pembangkang pun ada katakan bahawa hibah boleh diberikan kepada sesiapa dan hibah juga boleh diberi tanpa limitation, tak ada had, means boleh bagi semua harta. Okey, jadi kalau kita katakan hibah ni alternatif, jadi kat mana hukum faraid datang? Apabila semua harta telah dihibahkan, dan apabila harta telah dihibahkan kepada sesiapa sahaja, pada masa tersebut hibah telah tidak terpakai, pada masa tersebut faraid telah tidak terpakai. Jadinya hibah bukan alternatif kepada faraid, tapi hibah datang dulu sebelum hukum faraid. Means kita dalam turutan harta tu kita perlu selesaikan hibah dahulu baru faraid. Tadi pihak pembangkang juga ada mengatakan dia menggunakan fiqh al-qawaid yang mana hibah adalah bentuk kasih sayang, hibah adalah sebagai rasa tanggungjawab kepada penerima-penerima. Ya, kami tak nafikan benda tu, hibah memang adalah salah satu bentuk kasih sayang dan tanggungjawab kepada penerima-penerima yang sepatutnya. Okay. Tapi di sini kami ingin tekankan sekali lagi bahawa apabila sesuatu harta telah diberikan secara kasih sayang dengan rasa tanggungjawab, maka hibah tersebut ialah datang dahulu dan kemudian barulah faraid ni datang selepas hibah. So saya ingin tekankan kat sini usul kami bahawa aplikasi konsep hibah itu sendiri telah mengenepikan hukum faraid, yang mana apabila semua harta telah dihibahkan, faraid dah tidak terpakai lagi. Tuan Yang di-Pertua, saya percaya perwakilan pembangkang sendiri bersetuju bahawa mengimplementasi konsep hibah mengenepikan hukum faraid kerana apabila adanya hibah yang sah di sisi sila duduk. Adanya hibah yang sah di sisi undang-undang dan syarak, maka harta tersebut telah tidak terpakai faraid.
Jadi saya berharap warga Dewan dapat menerima usul kami pada hari ini iaitu pengimplementasi konsep hibah mengenepikan hukum faraid. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada barisan terakhir daripada pihak kerajaan untuk usul kita pada hari ini iaitu pengimplementasian hibah dan mengenepikan hukum faraid. Baik, sila duduk, jangan lari. Terima kasih Cik Akmal. Okey. Okey, baik. Semua ahli-ahli dewan kita berada di belakang yang duduk. Jadi sebelum kita meneruskan, ada slot terakhir untuk bahagian penghujaan dan sebelum kita memasuki penggulungan kepada hujah-hujahan ahli-ahli dewan kita pada hari ini yang hebat-hebat belaka. Okey, saya ingin menjemput barisan pembangkang yang terakhir. Yang berhormat Ahli Majlis Tertinggi Pembangkang Tuan Muhammad Asni bin Tuan Mansur. Dengan segala hormat yang saya menjemput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Yang di-Pertua, barisan kerajaan dan juga barisan rakan-rakan saya yang bijaksana, iaitu barisan-barisan pembangkang dengan hujah-hujah yang sangat benas yang telah diberikan sebentar tadi. Okey, tugas saya di sini adalah untuk mempertahankan saya punya barisan pembangkang dan juga saya ingin membidas keseluruhan apa yang telah dihujahkan oleh pihak kerajaan sebentar tadi. Ada 3 benda yang dibawakan oleh pihak kerajaan tadi, iaitu yang pertama adalah kadar pembagian harta, yang mana mereka juga mengupas bahawa semua harta boleh dihibahkan, yang mana ini adalah sedikit tersalah arah jika saya katakan kepada pihak kerajaan yang mana bukan semua yang boleh dihibahkan. Di mana harta yang ingin dihibahkan sebenarnya tertakluk pada rukun hibah itu juga. Bukan semua harta yang boleh kita hibahkan. Itu yang pertama, wahai yang berhormat. Dan kemudian yang berhormat juga ada mengatakan semua ini adalah yang kedua, kita juga nak pergi kepada kelebihan hibah itu sendiri tadi, sehingga ada memberikan statistik yang mana hukum faraid ni juga mengakibatkan kelewatan yang mana ianya juga tidak diluruskan dengan sempurna, yang mana saya percaya juga ini juga tersalah arah. Yang mana saya percaya juga banyak halangan-halangan di antara selain daripada tidak diuruskan dengan sempurna tersebut, yang mana antaranya adalah urusan waris-waris yang berlapis yang telah meninggal dunia. In the meantime juga mereka ingin memohon urusan-urusan faraid tersebut, yang mana ini juga penting, yang mana dikatakan walaupun ianya mengambil masa yang lama, ada juga yang mengambil masa singkat. Okey, masa yang lama ni mungkin kita katakan mereka ingin memastikan bahawa susul garul waris-waris ini tepat dan betul, dan mana orang-orang yang berhak dan waris saja yang perlu mendapat harta-harta yang difaraidkan tersebut. Dan ini juga bukan sesuatu yang mudah jika katakan memang ada yang sampai dah 50 tahun pun masih tak dapat harta faraid, yang masih lagi bermimpi-mimpi yang nak membeli harta dengan harta yang ada tapi masih lagi tak dapat hingga sekarang. Yang mana ianya bukan satu kelemahan juga yang sehingga kena pergi ke banyak-banyak agensi untuk menguruskan harta-harta mereka. Ini juga tersalah arah. Yang mana ini yang saya bahaskan di sini, ingin saya ketengahkan bahawa bukan semua harta itu semudah yang ingin kita berikan kepada seseorang tersebut, yang mana hukum faraid itu adalah satu hukum yang adil yang perlu juga diberikan kepada orang yang berhak sahaja. Yang terakhir sekali, apa yang disyaratkan oleh pihak apa yang diketengahkan oleh pihak kerajaan adalah kebajikan penerima. Mereka mengatakan ini bagi menjamin kebajikan yang ahli yang bukan waris, contohnya anak angkat dan sebagainya. Jadi apa yang ingin katakan di sini, bukan semua hibah itu boleh ditarifkan sebagai menjamin kebajikan yang ahli yang bukan waris. Yang mana bagaimana pula hak kepada mereka yang betul-betul waris? Adakah pihak-pihak yang Muhammad memikirkan tentang perkara ini? Ada juga ibu bapa yang susah membesarkan anak dari kecil sampai katakan sampai dewasa, anak isteri harta itu dihibahkan terus kepada sang isteri. Bukan saya mengatakan ianya sesuatu yang salah, tapi kita katakan bahawa sepatutnya ianya lebih baik diuruskan secara hukum faraid, yang mana ianya lebih adil dan juga lebih saksama. Hibah tu dikatakan dah terus menjadi hak. Dikatakan saya contoh isteri tadilah, sang isteri akan dapat full semua harta tersebut. So bagaimana kebajikan pada yang memang hak yang masih hidup? Adakah pihak-pihak YB ataupun pihak kerajaan memikirkan tentang urusan tersebut? Lebih memikirkan kepada kebajikan ahli yang bukan waris sahaja. Bagaimana dengan kebajikan mereka yang betul-betul waris? Kemudian juga sedikit saya ingin menambah kepada mengatakan urusan hibah itu sendiri adalah mudah, cepat, ringkas. Memang lajulah kalau pergi mahkamah pun memang settle. Ini juga tersalah arah. Jadi saya katakan bahawa setiap urusan hibah itu perlukan pengesahan mahkamah. Okay, pengesahan mahkamah ini bukannya kita hantar satu permohonan,
terus kita dapat, tak juga. Ada juga yang di-challenge ataupun dicabar di pihak mahkamah. Yang mana ianya ada keadaan yang mana hibah tersebut tidak menepati rukun. Ada juga yang masalah begitu. Ianya juga akan drag juga ambil masa yang lama. Ada juga silap-silap mungkin lebih lama daripada yang 50 tahun yang kita ceritakan tadi pihak YB. Okey, pihak YB faham kat situ sebab semua hibah ni perlu melalui proses pengesahan. Proses pengesahan ni boleh dibuat sama ada waris masih pemberi ataupun penerima itu masih hidup ataupun mereka telah pemberi itu telah meninggal dunia. So ada dua keadaan pengesahan tersebut boleh dilakukan Yang Berhormat. Jadi saya harap Yang Berhormat lebih mengkaji sebelum Yang Berhormat memberikan ucahan-ucahan Yang Berhormat tadi. Yang Berhormat ya, saya harap mungkin Yang Berhormat saya juga percaya pada selain daripada hibah, apa yang ingin saya katakan, pihak pembangkang telah jelas mengatakan ini hanya alternatif. Hukum Farid adalah yang terbaik. Itulah yang terbaik kerana telah memberikan dengan adil dan sama kepada semua waris dan yang mereka yang berhak. Dan itu juga ingin saya ketengahkan dan ingin saya menyokong kenyataan Ketua Pembangkang tadi mengatakan bahawa ini alternatif adalah selain daripada hibah, ada juga alternatif lain seperti yang saya katakan sebenarnya tadi, wasiat. Jadi saya percaya dengan ucapan saya pada ini saya ingin mengatakan bahawa ucapan-ucapan pihak kerajaan juga agak lemah, lompong, juga lebih kepada mengatakan, memberikan statistik-statistik yang sendiri memperlihatkan mereka tidak juga dapat memberikan ucapan yang kuat untuk menyokong usul mereka. Jadi saya percaya yang di-Pertua dan juga ahli dewan yang sangat saya hormati, usul yang dibawa oleh Ketua Pembangkang saya sebentar tadi adalah hibah adalah sekadar alternatif sahaja kepada hukum faraid, adalah perlulah disokong dan diterima oleh pihak dewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ahli Majlis Tertinggi Yang Berhormat Tuan Asni. Terima kasih diucapkan di atas hujahan dan bidasan-bidasan diberikan terhadap barisan kerajaan. Jadi ke-6 ahli-ahli yang berhormat kita telah membawa kes dan usul masing-masing. Jadi saya sebagai Yang di-Pertua memberikan masa sebanyak 1 minit untuk setiap barisan pembangkang dan setiap barisan kerajaan menyediakan hujahan penggulungan, dan setiap seorang daripada mereka setiap satu barisan kerajaan dan pembangkang akan menghantar seorang wakil untuk menggulungkan dan menghujahkan penggulungan mereka selama 7 minit bagi setiap ahli dewan. Baik. Dan bagi ahli-ahli kedai kita, seperti biasa di dalam dewan yang mulia pada hari ini, saya ingin penggulungan hanya 4 minit saja setelah dimaklumkan oleh pengguna kita pada hari ini yang sangat berwibawa dan sangat committed. Terima kasih saya ucapkan setinggi kebahagiaan. Dan jikalau tuan-tuan dan puan perasan mikrofon yang berwarna biru itu menggunakan kuasa magic yang boleh bergerak daripada kiri ke kanan, melintasi sekitar menggunakan teknologi yang ada pada zaman 4.0 di hari ini. Baik, seterusnya saya ingin menjemput ahli dewan kita, seluruh ahli-ahli yang menonton, yang berada di Facebook, yang berada di YouTube, untuk mengundi. Jangan lupa mengundi AF undi, YH undi pemenang dan pendebat terbaik bagi sesi kita. Dan bagi yang bertanyakan soalan, saya rasa soalan ini telah diajukan secara personal kepada Yang di-Pertua. Saya akan menggunakan hikmat setiausaha saya yang hebat-hebat belaka untuk menjawab soalan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akan sertakan di sini nombor pejabat Yang di-Pertua untuk semua orang hukum bagi soalan-soalan dan juga bagi undi yang akan dihantar untuk pemenang dan juga pendebat yang terbaik bagi sesi debat ala parlimen pengimplementasian hibah mengenepikan hukum faraid di hari ini. Baik, setelah melegahkan masa sebanyak 1 minit bagi barisan kerajaan dan barisan pembangkang menyediakan hubungan mereka bagi mengakhiri sesi debat ala parlimen kita hari ini.
Dan tanpa membuang masa, saya ingin menjemput barisan pembangkang kedua untuk menggulungkan hujaan-hujaan mereka terhadap barisan kerajaan. Dengan segala hormatnya saya ingin menjemput. Terima kasih sekali lagi Yang di-Pertua, rakan-rakan pembangkang, yang berhormat jemaah kabinet, seterusnya ahli-ahli dewan yang saya hormati. Bertemu sekali lagi di arena penggulungan. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli dewan. Usul pada hari ini berbunyi, pengimplementasian konsep hibah mengenepikan hukum faraid. Dan untuk menyokong usul pada hari ini, pihak kerajaan telah memberikan 3 hujah, iaitu kadar hibah yang berbeza mengenepikan faraid, sistem pentadbiran yang lemah dan juga kebajikan penerima akan diketepikan sekiranya hibah diimplementasikan. Namun Tuan Yang di-Pertua, ketika 3 hujah pihak kerajaan ini amat rapuh dan tidak relevan dengan usul yang mereka sendiri bentangkan, Yang di-Pertua. Sebentar tadi, Timbalan Perdana Menteri kedua sendiri telah memberi statistik bahawa sebanyak 80 bilion jumlah harta pusaka yang gagal lagi diselesaikan. Dan Menteri ketiga juga bersetuju bahawa hibah ni juga menjaga kebajikan penerima. Daripada hujan tersebut nampak seperti pihak kerajaan juga pening dengan usul yang mereka sendiri bentangkan dan cadangkan, Yang di-Pertua. Dan seterusnya Yang di-Pertua, Tuan Yang di-Pertua, mereka juga nampaknya seperti kurang membuat persediaan untuk membentangkan usul mereka pada hari ini, kerana seperti pembangkang ketiga berhujah tadi, terdapat banyak kelompongan dan kelemahan terhadap hujah-hujah mereka, Yang di-Pertua. Tuan Yang di-Pertua, dari awal perdebatan selaku pembangkang yang berwibawa, kami telah membuat kajian dan juga penyelidikan terhadap usul pada hari ini, Yang di-Pertua. Dan usul kami adalah kami menolak dengan pindaan usul kerajaan. Kami tidak menolak sepenuhnya usul kerajaan. Seperti yang didakwa oleh Timbalan Menteri ketiga sebentar tadi, kami menolak dengan pindaan, iaitu pengimplementasian konsep hibah mengenepikan hukum faraid, tetapi tidak semua hibah itu mengenepikan hukum faraid kerana ia tertakluk kepada pengesahan mahkamah. Dan juga tambahan pula Yang di-Pertua, mana-mana insurans ataupun takaful, hibah insurans ataupun takaful, dia tidak boleh jamin kesahan hibah tersebut. Jadi adalah tidak rasional dakwaan pihak kerajaan bahawa hibah ini akan mengenepikan hukum faraid kerana masyarakat akan mengaplikasikan hukum konsep hibah dan tidak akan mengguna pakai faraid, Yang di-Pertua. Bagi memantapkan lagi kami punya usul untuk menolak dengan pindaan usul kerajaan, pihak pembangkang telah mengemukakan 3 hujah, Yang di-Pertua, untuk yang telah disokong oleh fakta dan bukti yang konkret, iaitu hujah kami ialah hibah sebagai alternatif penyelesaian masalah pengagihan secara faraid, hibah sebagai pelengkap sistem faraid dan juga kaedah kawaid fiqhiyah khususnya dalam pengimplementasian hibah menyelesaikan permasalahan faraid. Yang di-Pertua dengan jelas hujah-hujah kami hanya menyatakan bahawa hibah ni adalah alternatif kepada sistem faraid, bukannya hibah ni mengenepikan hukum faraid. Kami juga berjaya membuktikan dengan mantap dengan hujahan kami sebentar tadi, Yang di-Pertua. Apabila sistem faraid gagal berfungsi dengan baik disebabkan masalah-masalah seperti yang kami hujah sebentar tadi, iaitu kejahilan waris dalam memahami konsep faraid, pengabaian penyelesaian pusaka dan kelewatan akibat masalah pentadbiran. Jadi kami berpendapat bahawa hibah ni boleh digunakan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah ini tanpa mengenepikan hukum faraid. Hibah tidak, pengimplementasian konsep hibah tidak membelakangi sistem faraid. Saya katakan sekali lagi, Yang di-Pertua, hibah ini hanyalah alternatif sahaja kepada sistem faraid, Yang di-Pertua. Oleh itu, Yang di-Pertua, tidak ada lagi keraguan, yang gelap dah jadi terang, yang bengkok telah lurus. Usul kerajaan pada hari ini
sangat lemah dan dipenuhi dengan kelompongan yang dipertua dan tidak akan memberi manfaat jika diluluskan. Nampaknya kerajaan kita pada hari ini tidak membuat persediaan yang cukup yang dipertua. Jadi hujah-hujah yang dibentangkan mereka juga umpama menanam tebu di bibir sahaja yang dipertua. Jadi yang dipertua, kami memohon supaya usul yang dibentangkan oleh kerajaan ditolak dengan pindaan yang kami telah bentangkan sebentar tadi yang dipertua. Terima kasih daripada perwakilan pembangkang. Terima kasih kepada Ketua Pembangkang kerana telah memberi tebu kepada Yang di-Pertua. Baiklah, saya pun terasa manis di hujung tebu yang diberikan, dan dalam keadaan yang sama saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan pembangkang di atas penggulungan-penggulungan yang telah dibuat sebentar tadi, dan saya ingin menjemput barisan kerajaan untuk menghujahkan penggulungan mereka mana tu tebu yang telah hilang manis. Baik, dengan segala hormatnya saya menjemput. Baik, saya akan mulakan dengan tagline barisan kerajaan, iaitu apabila harta sudah dihibahkan, maka bolehkah dia difaraidkan? Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dipertua, rakan-rakan berhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan ahli Dewan sekalian. Tuan yang dipertua, bertemu sekali lagi kita di sesi penggulungan ini. Maka di sesi ini saya akan memberikan hujah-hujah pihak pembangkang dan akan memberikan bidasan oleh pihak kerajaan. Jadi yang pertama, pihak pembangkang sudah memberikan hujah yang pertama, iaitu hibah hanyalah sebuah alternatif bagi pembahagian harta. Saya ingin tekankan di sini, di dalam pengurusan harta hibah, dalam pengurusan harta pusaka, hibah yang datang dahulu dan kemudiannya faraid, itulah yang barisan kerajaan telah bidas. Dan hujah kedua pihak pembangkang iaitu hibah merupakan sebuah pelengkap. Di sini saya keliru, adakah pihak-pihak pembangkang ini telah mencampur adukkan hujah masing-masing, kerana hujah pertama dan hujah kedua itu kelihatan sama, dan saya telah membidas sekali lagi bahawa dengan menggunakan jawapan yang sama, iaitu hibah datang dahulu kemudian barulah faraid. Yang ketiga, hujah ketiga pembangkang ada menyatakan hibah menggunakan kaedah al-fiqh kawaid, dan bermakna hibah itu menggunakan medium kasih sayang kepada penerima hibah. Kami membidas bahawa tujuan hibah itu memanglah untuk kasih sayang, tetapi sekali lagi saya ingin tekankan bahawa hibah datang dahulu kemudian faraid. Seterusnya saya akan membuat rumusan dan pengukuhan kes dan hujah kerajaan. Sepanjang perbahasan ini kami telah membuktikan bahawa hujah pertama dari aspek kadar pembahagian harta yang berbeza di dalam hibah, maka faraid diketepikan. Hal ini kerana setiap ahli waris mendapat bahagian masing-masing mengikut kadar pembahagian yang telah ditetapkan. Manakala hibah itu adalah pemberian yang bebas dan tidak menentukan berapakah kadar bahagian harta untuk si penerima. Namun pihak pembangkang mengatakan bukannya keseluruhan harta itu dihibahkan. Ini tidak boleh diterima oleh ahli hukum baik. Melalui hujah kedua kerajaan, iaitu dari asas kelebihan, hibah menyebabkan masyarakat memilih hibah dan mengenepikan faraid. Kami telah membuktikan bahawa hibah dapat mengelakkan daripada harta pusaka tidak terurus dengan statistik 2016, iaitu terdapat 60 bilion harta pusaka yang tertunggak. Namun pihak pembangkang membidas hujahan pihak kerajaan tidak mengena pada tempatnya, yang betul. Dan hujah terakhir kerajaan iaitu dari aspek kebajikan penerima yang berbeza di dalam hibah, maka faraid diketepikan. Kami telah menyentuh isu tanggungjawab penerima, iaitu di dalam faraid si waris perlu menjalankan tanggungjawab seperti pengembumian jenazah, menyelesaikan hutang si mati dan menunaikan wasiat si mati sekiranya ada. Namun di dalam hibah ia merupakan pemberian bebas. Selain itu kami juga telah menyentuh isu jenis penerima, di mana di dalam faraid ahli bukan waris, anak angkat dan orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menerima harta pusaka, dan di dalam hibah pula tidak ada sebarang syarat yang ditetapkan seperti di dalam faraid. Malangnya bidasan pembangkang tidak langsung mengena dengan hujah yang diberikan oleh kerajaan. Jadi rangkuman keseluruhannya, pengimplementasian hibah mengenepikan hukum faraid. Dalam aspek kadar pembahagian harta yang berbeza di dalam hibah, maka faraid diketepikan. Ini kerana hibah tidak menetapkan sebarang batasan
berapakah jumlah harta yang dihibahkan berbanding dengan faraid. Ia telah memberi panduan di dalam Al-Quran akan kadar pembahagian harta. Tambahan pula yang kedua, dari atas dasar kelebihan hibah telah menyebabkan masyarakat ramai memilih hibah dan mengenepikan faraid. Ini kerana banyak kelebihan yang ada pada hibah, maka masyarakat telah memilih hibah dan itu dikatakan telah mengenepikan faraid. Akhir sekali, dari aspek kebajikan penerima yang berbeza di dalam hibah, maka faraid telah diketepikan. Kami telah menerangkan bahawa isu kebajikan penerima berkait rapat dengan tanggungjawab penerima itu sendiri. Di dalam faraid ada menegaskan bahawa si penerima perlu menyelesaikan urusan pengebumian jenazah dan menyelesaikan hutang semati seperti yang saya beritahu tadi. Selain itu, dalam faraid juga akan menetapkan bahawa si penerima bukanlah daripada golongan yang bukan Islam, bukanlah daripada kepada ahli bukan waris dan bukanlah kepada anak angkat sebagai contoh. Namun di dalam hibah pula berbeza, di mana hibah tidak menetapkan syarat penerima yang berhak untuk menerima hibah. Dengan segala hujah yang mantap kerajaan dan hujah yang makrapoh di pihak pembangkang, saya rasa sudah tiba masanya usul yang dikemukakan iaitu pengimplementasian hibah mengenepikan hukum faraid perlu diterima. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih kepada Perdana Menteri bagi barisan kerajaan di atas penggulungan yang tepat dan padat dan berharap yang mengena kepada sasaran yang ingin ditujukan. Baiklah, saya telah membuat beberapa penakulan dan juga rujukan dari segi hujahan-hujahan, penyampaian-penyampaian, persediaan-persediaan barisan kerajaan dan juga barisan pembangkang. Dan juga saya telah mendapat baru sahaja menerima beberapa AH undi kepada YDP undi pemenang dan juga YDP undi pendebat terbaik. Dan sukacita ingin dimaklumkan setelah meneliti penuh segala dokumen-dokumen, segala hujahan-hujahan dan penyampaian-penyampaian yang telah diberikan oleh Perdana Menteri, barisan Perdana Menteri, barisan pembangkang, kami daripada Dewan Yang Mulia ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berhormat semua, dan saya ingin mengumumkan pemenang kepada debat ala parlimen setelah meneliti penuh undian-undian yang dibuat di Facebook, undian-undian yang dibuat di Zoom dan juga PM kepada nombor WhatsApp pejabat studio. Dan dengan ini saya ingin mengumumkan saya ingin mengumumkan kepada semua, dan dia sebenarnya sebab tak ada muzik di belakang, jadi kita nak buat macam bunyi nervous tapi dia macam tak jadi sangat, so tak apa. Alright, okay. Pemenang debat ala parlimen di Dewan Yang Mulia ini adalah Barisan Kerajaan, dan pemenang pendebat terbaik adalah Ketua Pembangkang. Baik, terima kasih semua. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Barisan Kerajaan dan Barisan Pembangkang, kepada peguam-peguam hartanah kita, kepada peguam-peguam litigasi kita, dan juga kepada pelatih-pelatih dalam kamar dan juga staf-staf sokongan kita yang banyak mencurahkan masa, komitmen dan juga ilmu sepanjang debat ala parlimen. Okey, dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan kita di galeri Dewan Yang Mulia ini berlaku-lakukan permainan. Terima kasih Cik Aidil. Lama tak nampak Cik Aidil. Right? And walaupun PKP ni kita berjumpa di alam maya Cik Aidil ya. Saya ada saat dia buka kamera je, saya nak kacau dia. Lama tak nampak dia. Kan? Last kita jumpa pun last year last 2 years. Alright. Okay, sebelum kita mengundurkan diri, and saya ingin maklumkan kepada ahli Dewan Galeri kita yang mulia, kita pun akan mengadakan beberapa sesi kelas sepanjang tempoh PKP ini, dan juga sepanjang tahun ini jugalah kita akan membuat beberapa sesi kelas berkaitan pusaka, hibah,
dan juga wasiat, dan kita akan mengumumkan di laman sosial media kita, di laman sosial media Asa Hisham, di Facebook, YouTube, Instagram dan lain-lain platform untuk menjemput tuan-tuan dan puan menyertai dan juga menyumbang sebuah fikiran kepada kita. Kelas-kelasnya kita buat berdasarkan inisiatif untuk berkongsi ilmu kan, untuk semuanya. Jadi tak ada masalah untuk satu kelas itu kita gabungkan beberapa pihak untuk terlibat sama sekali. Okey. Jadi dengan itu terima kasih semua dan terima kasih kerana menyokong program debat ala Parlimen Asy Hadi Hisham hari ini, dan yang diletakkan di bracket rupanya adalah peguam Mahkamah melawan peguam mahkamah. Jadi di sini kita dapat lihat dan kaliber potensi bakal-bakal peguam baru. Alright, bakal-bakal peguam baru kita kan, dan juga peguam-peguam yang sedia ada, dan juga staf-staf peguam kita yang bakal menjadikan organisasi kami ini menjadi lebih hebat, dan juga inilah satu pencapaian yang sangat baiklah. Dan kepada semua, terima kasih banyak-banyak sekali lagi, dan kepada barisan kerajaan dan barisan pembangkang. Okey, sekian sahaja daripada saya.